Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Teacher Fatin. So, kita kembali kepada Maths Lot. And for this week, kita ada part 1 for our new topic which is statistical representation. Atau dalam buku KSSM, tajuk dia data handling. Okay. This is about statistic. This one dia punya sejarah lah tentang statistik ni. And our learning objective for today is to generate statistical question and collect relevant data. So this one dah pernah belajar dah waktu sekolah rendah juga. And cara-cara ni pun ada dalam geografi. Okay, contohnya, a statistical question is a question that can be answered by collecting data and there will be variability and diversity in the data related to the question. Okay. Contoh kalau kita nak tahu ketinggian kawan-kawan dalam kelas kita, so we have to collect the data, kena tanya berapa tinggi seorang ni, and then we have to list it. Okay, next. Okay, so ni data collection method. First kita ada interview. Second kita boleh buat survey. Next one observation. And lastly, selalunya dalam bentuk eksperimen. So this is data collection method. Okay, next, our learning objective is to classify data as categorical or numerical and construct frequency table. Okay, so data ni dia terbagi kepada dua, categorical dengan numerical. Categorical dengan numerical, okay. So kalau categorical ni, dia tak ada nombor lah. Dia sama ada nama atau dalam bentuk kedudukan. Okay, kalau numerical ni kita ada discrete and continuous. Okay, ini contoh dia. Discrete data, you can count. Yang continuous data ni dia macam bersambung. Contohnya ketinggian daripada 140 sampai 150. Lepas tu 150 sampai 160. Okay. Discrete dengan continuous. And next one kalau categorical ada nama. Ni contoh gender, female, male. Kalau ordinal ni dia ada ke ranking lah. If you can rank or order it, then it is ordinal. Okay. So this one about types of data. Okay. Ni pun sama juga. Ni ada contoh dia. Contoh numerical, umur, ketinggian, ada berapa bilangan adik-beradik. Kalau categorical, warna semua ni. Okay. So next, data ni dia ada group data dengan ungroup data. Okay. Group data kita boleh organize into classes. Contoh dalam kelas ni ada ketinggian 141, 143, 145. So kita boleh groupkan dia daripada 140 sampai 145 berapa orang. And then next group daripada 146 sampai ni berapa. So this data we can group it. Boleh organize into classes. Yang ungroup data, bilangan adik-beradik tu tak perlulah kita nak groupkan sebab dia simple. Okay, tapi ungroup data ni kita boleh groupkan dia juga. Okay. So, preference untuk group data, kita lagi prefer dia bila kita nak analyze. And ungroup, bila kita collect data ni, bila kita tanya seorang-seorang tu, contoh ketinggian yang kita akan tanya seorang-seorang. So, di dalam ungroup data. After kita dah tanya tu, kita nak analyze data tu, kita boleh groupkan dia. Okay. And next, accuracy has higher accuracy level. And this one, less accurate. Presentation, selalu kita guna frequency table yang guna tally tu. And this one, list are used in this data type. Okay. Ni contoh dia. Ni waktu dia collect data, this one, dia collect data, dia dalam bentuk ungroup data lah. So, orang ni jawab dia 95. Ni markah-markah dia dalam satu batch lah contoh. So, ni markah orang pertama, markah orang kedua, orang ketiga, sampailah orang yang last kali ni. Okay. So, this one is the ungroup data. After kita nak analyze data tu, kita akan groupkan. Supaya tak adalah banyak sangat data kita satu-satu. So, this one, 20 sampai 29, ada berapa orang? Ada 3 frekuensi lah, frekuensi kekerapan dia. Okay, and then sampai habis. Okay. This apa yang beza antara ungroup dengan group data. If you have any question, please let your teacher know, okay? Next, our learning objective is to construct data representation for ungroup data and justify the appropriateness of a data representation, okay? So, for Form 1, kita akan tengok data representation je. Mean, median, mode tu akan belajar waktu Form 2. So, this one is just a simple topic. Okay, so kita ada 9 cara nak represent our data. Firstly, kita ada frequency table. Pictogram ni guna gambar rajah, and then bar chart, pie chart, line graph, stem and leaf plot, dot plot, histogram, frequency polygon, and last one, scatter diagram. So for today, I'm going to discuss this 4 ni, 4 ni dulu. And yang lagi selebihnya is your task to discover apa benda this representation. Okay, next. Okay, the first data representation we're going to discuss is frequency table. So contoh frequency table ni, Sandra wanted to find out about the ways in which students travel to school. She carried out a survey. Her frequency table look like this, okay? So, Sandra ni, dia akan tanya kawan-kawan dia. Dia akan tanya kawan pertama dia, hang pi sekolah, naik apa kan? Lepas tu, kawan dia cakap, car. So, dia akan tanda tally macam ni. So, setiap ni, dia akan tanya seorang-seorang. Sampailah habis. Contoh, dia tanya kawan seterusnya, kawan dia kata walk. Okay, and then kawan yang next kata bus. Lepas tu, bus lagi. Lepas tu, ferry. Lepas tu, bicycle.
and then bus lagi, lepas tu car, and then bus lagi. So bila 4, biar 4, and then kalau 5, kita akan cross macam ni. Okay. Lepas tu dia tanya lagi kawan dia, walk, car, ferry. Macam tu. Okay. So bila dia dah habis tanya, dia stop lah buat tally ni, and then dia akan kira frekuensi dia. So kita akan ada sini 2, sini 3, 5, 2, 1. Okay, sama juga dengan ungroup data tadi. So, our ungroup data adalah raw data macam ni kan. So, 95. So, patutnya kita buat tally dululah baru kita tulis this frequency. Contoh 95 tadi, okay, kita letak 1. Supaya kita tak tertinggal setiap data ni. So, 67 kita letak 1 sini. And then 28 kita tanda. Kita buat tally kat sini. So, this frequency ni, dia tak tunjuk dah tally tu. Kalau perlu buat tally, macam inilah kita proses our data. Okay. And then sampailah siap kita buat satu-satu ni, 32, 65. Barulah kita kira frekuensi ni ada berapa. Okay. Some of you, dia akan kira macam ni. Dia tengok kan, dia nak buat 90, 99 ni. So, dia kira 95, 92. But this method, nanti you akan tertinggal. So, that's why I suggest you to cross satu-satu ni and buat tally. And then baru kita kira the frequency. Okay, next. This one is frequency table. Next, kita nak masuk pictogram. This one you have learned during primary school. Kita ada gambar. So, the pictogram shows the number of cupcakes sold by Auntie Anne during a week. How many cupcakes sold on Tuesday? Okay, so dia kata, satu bentuk cupcake, satu gambar ni mewakili 6 kan. Contoh hari Isnin ni, ada 6, 6, 6, 6, 6. Okay, so kalau soalan, kena faham soalan, dia nak Tuesday sahaja. So, for Tuesday, 6. This one is 6. This one is 6. And this one ada separuh je. 6 bahagi 2, kita akan ada 3. So, for Tuesday, 6 tambah 6 tambah 3. So, we have 15 cupcakes sold on Tuesday. This one is about pictogram. Okay, next kita nak masuk bar chart. Okay, for bar chart, this example, kita ada 2 example. The frequency table shows the activities during leisure time for Form 1. Bhakti students construct a bar chart to represent the data and justify the appropriateness of the data representation. Okay, so first tadi kita dah buat frequency table, and the second one kita dah buat pictogram. Next kita nak buat bar chart. Okay, so daripada frequency table, kita boleh change all this data kepada bar chart. Data representation ni dia boleh tukar dalam macam mana kita nak represent, pie chart ke, bar chart ke. Okay, so first step, you have to draw the horizontal and vertical axis on grid. So kena lukis dia punya ni lah, paksi dulu. Okay, so paksi yang kita ada, kita ada macam ni, macam ni. Okay, dia kena ada 2 paksi lah. Choose one of the axes to mark a suitable. Okay, so kita kena choose nak letak aktiviti dekat mana, nak letak frekuensi dekat paksi yang mana satu. And then barulah kita draw the bar such that the height of the each bar correspond to the frequency. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. This one dia buat 2. Satu dekat yang ni, dia letak number of student. Dia letak dekat paksi Y ni, number of student. Dia letak dekat paksi X ni, activity. Okay. Yang another one, dia letak dekat paksi Y, activity dia apa. And then dekat paksi X, dia letak number of student. Okay. Yang mana-mana boleh as long as dapat jawapan lah. Okay. So, these bar chart are suitable for comparing the number of student with the different leisure activities. Okay, next. Okay, this is our second example. Kita nak construct bar chart dan setiap individu ni dia ada 2 markah. So, kita boleh combine, dia dipanggil dual bar chart. D-U-A-L, dual bar chart. Okay, dual bar chart. So, kita combine kan. Contohnya, iFan ni dia markah sign dia berapa, markah maths dia berapa. Okay, so a dual bar chart is suitable for comparing 2 sets of data. Ni performance dalam exam. Okay, so dia bagus untuk compare data yang ada 2 jenis. Maksudnya bukan 2 jenis, 2 set of data. Contoh markah dengan markah. Okay, and then kita boleh compare diri dia sendiri. Contohnya iFan ni kita compare markah sign dengan maths dia. And then kita boleh juga compare markah dia dengan kawan-kawan dia. Okay, this one is our second example. Okay, and lastly, pie chart. So this pie chart, pie maksudnya pie lah. So, kita boleh kena buat dalam bentuk bulatan, bentuk pie. Okay. So, firstly, the table shows the number of cars of dynamic model sold by a car dealer. Construct a pie chart to represent the data and justify the appropriateness of the data representation. So, ni colors of car dengan numbers of car. So, kita nak buat dalam represent this data in a pie chart.
Okay, sebab dia pie chart, kita kena kira setiap bahagian dalam pie tu untuk tandakan dia. So, tak boleh terus buat bulat and then bahagi sesuka hati. Kita kena bahagi ikut dia punya angle. Okay, so kena kira. First step, we have to find the angle of sector for each category. And then we have to draw circle, divide ikut angle dia. Okay, so satu bulatan ni dalam ni ada 360 degree. Okay, macam last week I have teach you about a triangle yang dalam dia kalau equilateral dalam dia 60 60 60 kan. Okay, so for circle dia punya basic dia ada 360 darjah. Okay, kalau tengok dekat our protector pun kita ada this half of the circle. Kalau kita baca 0 sampai 180, right? Okay, so yang ni 180 tambah lagi 180 dapatlah 360. So we have to calculate dia punya ni lah, angle of sector. Cara dia ambil bilangan kereta over dengan total bilangan semua kereta ni. Okay, so sekarang ni total dia ada 36. 9 tambah 12 tambah 10 tambah 5, we got 36. And then color 9 ni bahagi dengan 36, letak dalam bentuk fraction. And then kita darab dengan 360. Okay, so pecahan akan darab dengan 360. Sebab kita nak tahu bahagian untuk red ni dapat berapa angle dia. So, cara dia frequency of data over total frequency times with 360. So, after kita dah dapat all this angle, 90, 120, 150. Yang ni memang kena kira lah. And then barulah kita draw a circle and bahagi ikut dia punya angle-angle ni. So, after dah siap tu baru kita label and then write down the title of the pie chart. Ni contoh. Ni contoh yang dia dah siap lah. Okay. So, this pie chart is suitable for comparing each color of the cars with the total numbers of car. Okay, so ni cara dia. Firstly, you have to draw a circle. Buat circle tak kisah size apa. Okay, after dah siap circle, kita akan buat satu line from the center. Okay, buat satu line from the center. And then, kita akan kira dia punya angle. Okay, tadi kan kita dah buat kira-kira tu. So, the first one untuk red, kita akan dapat 90. Okay, so tanda 90 guna protector. Okay, and then measure for the next one. This one kita nak measure untuk 120. Baca 0 sampai 120. And then tanda, then garis. Okay, so this sector akan dapat 120. Kita check balik. Okay, so first tadi 90. And next one kita nak buat 100. Letak dekat situ. And then daripada mana? 0 sampai 100. So that one adalah 100. 120, 190. So, baki dia akan dapat 50. Kita check. Okay, letak kat situ. Start dengan 0. Baca daripada 0. And then, kita dapat 50. Okay. Jangan lupa untuk label red, yellow, white and blue. That's how you draw pie chart. Okay, sometimes, contohnya ni kereta, dia bagi red 9 kan. Akan ada juga soalan, dia bagi gambar rajah. And then dia tanya, dia bagi maklumat dia based on gambar je. Dia tak bagi dalam bentuk frequency table. Lepas tu, soalan dia tanya, berapa kereta dekat yellow? Okay, so, soalan tu, dia just letak. This is like another example lah. Red, dia kata 90 degree. Kita ada 9 kereta kat sini kan. So, yang ni, untuk cari yellow punya kereta, kita boleh buat using ratio untuk tahu bilangan dia. So, 90 degrees dapat 9 kereta. Numbers of car. So, kalau 120, berapa bilangan kereta kat sini? Okay, so, this one, we can use ratio lah untuk find X ni. Okay, tapi kalau kat sini kita nampak je 90 jadi 9. So, 120. Maksudnya X kita akan dapat 12 kereta. Okay, tak pun kita buat je macam biasa. Macam guna ratio biasa. Buat darab silang 90X. X darab dengan 90. 120 akan darab dengan 9. Akan dapat 1080. Okay. So, 1080 kita akan bahagi dengan 90 untuk dapat value of X. Okay. So, ni cara kalau dia bagi soalan daripada pie chart and then you have to analyze the data lah. Okay. So, that's all for today. Kita dah belajar frequency table, pictograms, bar chart and pie chart. So, for today, you have to finish exercise 1 which ada few question.
And then you have to figure out apa dia line graph, apa dia stem and leaf, apa dia ni. Saya ada bagi nota juga, and you can search in the internet. Okay. So that's all. Bye. Thank you for watching.